Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kita mulakan seperti biasanya mesyuarat penuh Majlis Barang Kelam Bilangan 1 2015 dengan bacaan doa. Dan bagi rakan-rakan yang bukan beragama Islam, bolehlah doa untuk percayaan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memkukuhkan negeri Selangor, khususnya daerah Kelang, sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Justru itu kami mohon kehadrat-Mu, Ya Allah, tetapkanlah iman kami, kukuhkan pekatan dan perpaduan kami. Kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat. Suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia dan berkatilah permusyaratan ini. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang ia menjadi pemelihara segala urusan kami. Perbaikilah hal keduniaan kami yang ia menjadi tempat urusan hidup kami. Perbaikilah hal akhirat kami yang ianya menjadi tempat kembalinya kami. Perbaikilah hubungan dan pergaulan sesama kami, serta perjinakkanlah hati di antara kami. Jadikanlah hidup ini untuk kami menambah segala kebajikan, serta jadikanlah mati itu sebagai tempat kelepasan kami dari segala macam kesusahan. Ya Allah, bersaksikanlah kepada kami bahawa perkara yang benar itu tetap benar, dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai yang batil dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lindungilah Majlis Barang Kelang dari segala bencana dan musibah. Kau angkat dan letakkan kami di tahta terpuji yang Engkau redai di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat dihormati Datuk Setia Diraja Datuk Abdul Ghani bin Pati Akhir, orang besar daerah Kelang, ahli-ahli mesyuarat Majlis Barang Kelang, pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan, bahagian, wakil-wakil media, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan perempuan ke mesyuarat penuh MPK pada pagi ini. Saya ingin mengumumkan beberapa perkara. Pertamanya, saya pun telah menerima surat daripada Pejabat Badan Perhubungan Parti Islam Semelaya Negeri Selangor pada bertarikh 29 Disember 2014 memaklumkan bahawa Encik Abdul Razak bin Abdul Rashid adalah menjadi Ketua Whip PAS MPK yang baru, menggantikan Tuan Haji Nur Jahan bin Muhammad Saleh yang telah meletakkan jawatan sebelum ini. Oleh itu, di dalam mesyuarat jawatankuasa OAC nanti, Encik Abdul Razak bin Abdul Rashid merupakan salah seorang ahli jawatankuasa tersebut. Saya harap dapat memberi perkhidmatan yang menyumbang kepada pembangunan OAC di Kelang ini. Dan yang keduanya, saya ingin memaklumkan berkat daripada usaha kita bersama berhubung dengan prestasi ketutupan hasil dan perbelanjaan bajet 2014 Majlis Barang Kelang. Ini
maklumat ini disediakan oleh Ketua Jabatan Kewangan, bukan saya reka, but it's a fact lah. Okey, saya ingin maklumkan sehingga 31 Disember 2014, jumlah kutipan hasil sebenar bagi tahun 2014 adalah sebanyak 236 juta yang terdiri daripada jumlah kutipan semasa sebanyak 212 juta dan jumlah kutipan tunggakan sebanyak 24 juta. Jumlah perbelanjaan sebenar bagi tahun 2014 adalah sebanyak 189.1 juta yang terdiri daripada jumlah belanja sebenar yang telah dibayar sebanyak 181.7 juta dan jumlah tanggungan yang berjumlah 7.4 juta. Jika kita dilihat secara keseluruhan prestasi hasil majlis bagi tahun 2014 yang telah dikutip berbanding perbelanjaan yang telah dibuat, majlis mempunyai lebihan reserve tunai sebanyak 46.9 juta. Walau bagaimanapun, lebihan reserve tunai tersebut perlu menampung akaun belum bayar tahun 2012. Dan 2013 sebanyak 23.6 juta dan cagaran yang telah kita cairkan sebelum ini berjumlah 20.2 juta. Constraint you untuk melaksanakan. Sebab kita dulu dah macam ada understanding between MPK dengan GPS. Mana yang kita boleh bantu, kita cuba bantu. Kalau tak boleh tu kita kata tak boleh lah. Kalau besar sangat. Jadi nak tahu berapa bajet tadi. Okey, Datuk Musi, untuk bajet mengurus, kita terima yang terbaru ni 5 juta. 5 juta sahajalah. Ini termasuk penyelenggaraan log boom Sungai Kelang. So log boom Sungai Kelang kita ada 6 lokasi lah yang kita pasang, termasuk di jalan papan tu lah, log boom itu di bawah GPS juga. So daripada situ kita guna duit yang ada sajalah untuk selenggara. Bajet pengurusan, kalau bajet pembangunan untuk tahun ni tak banyak, Datuk. Semua saya tak figure, saya lupa, Datuk. Tapi biasanya saya akan bentang dalam mesyuarat tindakan daerah, berdetail dengan projek sekali. 5 juta mengurus ni termasuk yang pentadbiran gaji pentadbiran? Tak masuk. Ini untuk penyelenggaraan je. Penyelenggaraan saja. 5 juta. So jangka macam log boom kita jangka lebih kurang dalam 1.5 juta. So dalam 3.5 tu saja yang kita boleh guna untuk selenggara sungai dan pari. Ya. Tak cukup. Memanglah tak cukup. Pengalaman saya memang mengalu-alukanlah bantuan daripada Datuk YDP untuk bantu JPS. JPS pun kalau ni kita akan bantu jugalah Muhadi.
Pohon Datuk Widi memang banyak kita mohon. Dalam 40 juta juga. Saya dimaklumkan Tuan mungkin dimaksud dalam MKN peruntukan untuk JPS ada lebihan 6 juta. Tapi sedangkan bila peruntukan dimohon oleh ahli kawasan, contoh cadangan pembinaan Munsundin umpamanya, kan, selalu jawapan diberi oleh JPS tak ada peruntukan. Jadi betul ke ni? Tahun ni diluluskan untuk JPS tambahan 12 juta. Tapi 12 juta ni dikongsi dengan 9 daerah. So untuk tahun ni kita cuma dapat 1.5 juta saja daripada sedia ada. Itu makluman ahli mesyuarat. Itulah pengalaman tahun lepas lah. Tolong buat yang GPS-nya, longkang-longkang tu dekat berjuta kami. Kalau je dapat 1.5, tak tahulah, nampak macam kita kena jadi GPS. Sedih. Saya memang berterima kasih lah pada Datuk YDP kerana bantu juga JPS serta parit-parit yang diserahkan oleh JPS YDP untuk selenggara. Kalau harap JPS memang tak dapat lah sebenarnya, tak cukup. Tapi bagaimanapun kebiasaannya sampai bulan 6 kita akan mohon tambahan peruntukan dengan JPS negeri. Okey. Nilai? Datuk rujuk muka surat 25. Oh, yang ni dah habis kan banjir ni? Dah habis? Banjir? Dah habis. Ada lagi? Cuma gini Datuk. Ada lagi? Ya, berkaitan ni kita memang rasa gembira JPS akan hadir itu meeting, dan jika boleh di itu jawatan kuasa punya meeting mesyuarat, jika boleh setiap kali mesti hantar orang yang jika hantar itu sekurang-kurang yang dia boleh jawab yang jawapan yang boleh bagi kita. Yalah, bukan saja saya mesti semat. Lepas tu minggu yang lagi satu mungkin orang yang lain. Lepas tu semat lagi. Jadi itu kes semat tanggung. Okey, Ini saja kita bekerja sama lah. Saya mohon maaf lah perkara ni untuk bagi pihak jabatan lah. Dan insyaAllah saya pun baru di sini 7 minggu. Dan saya akan, sebab saya kena Datuk YDP ni daripada MPAJ lagi. Jadi saya akan pasti saya sendiri datang lah untuk mesyuarat seterusnya, insyaAllah. Tadi yang saya nak Satulah Tuan Nazri, minta juga tengok kadang-kadang ada perbezaan sedikit lah dari segi information ataupun dasar between GPS dengan luas. Dia kena tengok kadang-kadang ada GPS dengan luas. Takut dalam apa ni kita buat perancangan dia ada tambahan pencanggahan dasar. GPS boleh, yang ni tak boleh. Jadi kita payah sikit. Cuba tengoklah peringkat tu. Dan satu lagi yang saya minta Tuan tengok, yang mana selalunya saya perhatikan isu-isu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkala. Misalnya banjir tu patut tiba-tiba pam tak diperbaiki dan sebagainya. Ini kena lihat, sebab saya rasa kena wujudkan kita punya mentaliti untuk semak every 3 months ni servis tu adalah. Yang tu yang menjadikan kadang benda-benda kecil-kecil tu pam tak berjalan dan sebagainya. Yang ni yang susah. Dan saya pun, Tuan Nazri pun dah tengok macam yang saya lihat lagi sekali kawasan yang saya perhatikan, kawasan-kawasan mengalir ke Taman Rasna. Bila kita buat longkang besar tu, dia ada bottleneck. Kena pecahkan bottleneck tu satu. Kena selesaikan bottleneck yang betul-betul kat dia jambak tu kan mengalir. Yang satu lagi yang saya tengok di Meru. Yang Meru yang depan kilang tu. Yang tempat selalu Tuan tadi yang tempat depan surau, depan masjid tu kan. Yang tu juga ada planning. Tapi ada juga orang komplain kenapa tak habiskan. Itu saya tak berani nak jawab lah. Yang depan kilang tu. Itu mungkin bawah JKR kan.
how to selesaikan. Sebab yang tu dia akan macam mana bottlenecknya dekat dengan central spectrum tu. Itu bottleneck dia. Dapat dia. Ni Bukan Zamri. center spektrum. Yang tu lah tolong ni Tuan Nazri tolong tengok yang dia. Ada 2-3 spot yang dulu kita tak jangka tempat tu berlaku. Sebab ada sedikit perubahan aliran. Saya Okey. akan work together dengan Cik Zamri lah, insyaAllah. Okey. Tapi yang pam tadi bulan 5 paling lewat bulan 5. Jangkaan Datuk. Jangan. Ya, Jangan. jangkaan Datuk. Sebab untuk pembelian pam ni diurus oleh bahagian mechanical JPS Selangor. Yalah, Besok kalau kita ya. Ya Datuk. Saya akan Kelang Central. Datuk Bidi saya akan pastikan, saya akan follow up. Ya. Kelang Central. Minta maaf yang tadi bukan Central Spectrum, Kelang Central. Dah maaf. Maaf. Kelang Central. Itu Okey. tambah sikit tu berkaitan dengan apa ni kerja pembaikan ni lah untuk langkah-langkah besar ni, kita tahu memang di bawah GPS lah. Saya keutamaan saya minta saya nak bantu Sidnala lah kawasan dia di Teluk Gong minta kalau boleh ambil perhatian sikit lah. Langkah-langkah tu rasanya dah lama pihak GPS tak korek lah. Terutama sekali jalan ikan bawal lah, ikan bawal cermin lah. Saya rasa minta benda tu sebelum ni pun kita MPK dah bantu kan. Peruntukan tambahan tu ada MPK ada buat kerja-kerja tu lah, tapi takkan semua MPK nak buat kan. Jadi kita minta kalau boleh GPS kena pantau sendirilah kawasan-kawasan yang JPS punya tu untuk kerja-kerja untuk korek lah. Sebab kan mandangkan di contoh di Teluk Gong tu kawasan tu memang kawasan kebanyakan kawasan-kawasan kampung kan. Memang kawasan tu dalam tanah rendah kan. Jadi kalau kita tidak buat kerja ni saya rasa mungkin boleh tenggelam lah kampung-kampung ni. Tak, terima kasih. Harap yang pam tu the next kita biasanya hujan bulan tu dah hampir hujan tu. So kalau boleh sebelum Mei tu lah dapat dipasang. Ya. Terima kasih Tuan Nazri, terima kasih kerana datang lah. Dan diorang semua senyum hari ni. Sejak berapa lama tunggu. Saya pun tak perasannya tu tadi. Ada tunggu. Hanya tunggu rakan kita satu lagi daripada JKR. Kerinduan yang amat. Okey. Seterusnya 53. Ya, minta maaf. Ni saya nak rujuk muka surat 25. 4.6.8. 25. Isu nak Jabatan 50 Ketam ni, dia pertama yang kurungan tu bahagian THU, bukan bahagian tisu, bukan THU. THU. Jadi isunya lah, saya dihubungi oleh Ketua Kampung Cik Cha Kengdi 2 hari lepas. Dia kata jabatan tu untuk laluan berjalan kaki tu memang dah reput sangat. Itu yang penahan dia. Sebab sebelum ni dia punya struktur tu runtuh. Struktur tu runtuh, memang UPM bagi peruntukan melalui MPK dan kita berjaya buat lah. Cuma sekarang ni isu yang sama. Kalau yang jabatan ni yang kayu ni untuk laluan berjalan kaki ni, dia kalau dia runtuh juga, jabatan tu pun sama je isu tak boleh pakai juga. Kan? Jadi minta disegerakan lah untuk jabatan kejuruteraan dan juga JKR. Dipercepatkan. Itu yang kita cadang sebagai kawan lebih baik pada tu minta pada sikit pada UPM, minta negeri. Sebab kosnya tinggi kan. Kos tinggi. Okey, lain-lain? Tak ada? Setuju? Okey. Next. Seterusnya 53. Minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Kemasyarakatan bilangan 1 pada 14 Januari 2015. Datuk, muka surat 18, Datuk. 18. Okey. 43.18, yang ini cut off sebuah harga dan atau tender. Dan amalan sekarang ni ialah bila berlaku cut off untuk pemilihan tender, jadi kita akan dasar negeri ialah mengambil harga yang terendah. Sekarang kita nak tahu dia punya pergiling tu dah keluar dah. Dah keluar, mana kita akan pakai selepas ni lah. Terima kasih. Kita taklimat juga. Dia beri taklimat pada kita, kemudian pegawai kita juga dipanggil beri taklimat. Dia beri taklimat. Dia punya kaedah lebih kurang kalau kita biarlah dia faham dulu. Kalau saya faham dia basuh harga cut off tu. Siapa yang dapat ambil harga cut off.
Kalau dahulunya kita ambil, kalau ada lebih terendah daripada cut off, kita ambil kan? Lebih terendah daripada itu kan? Jadi yang ni dia macam guna kaedah cut off. Betul QS dia? Jadi dia akan dipanggil cut 5 juga. Perkiling dah keluar. Seterusnya, 54, minit mesyuarat jawatankuasa perumahan pengurusan bangunan tanpa izin bilangan 1 pada 16 Januari 2015. Pengurusan bangunan ni saya kemukakan ada apa? Ni makin banyak makin banyak nak jumpa. Makin banyak nak jumpa. Macam-macam sampai bangkit tu. Ya. Aha. Adalah bangkit dengan sini. Sebab semua tindakan sudah ada disusun. Cuma ada tindakan sikitlah. Okey. Okey. Okey lah. Inilah makin banyak. Saya pun tak tahu. Sebab saya jawab senang. Kelang ni dah wujud 124 tahun. Banyak dah input ya. Oh, banyak input. Okey, setuju? Okay, next. 55, minit mesyuarat jawatankuasa kewangan dan taksiran bilangan 1 pada 20 Januari 2015. Satu. Okey. Muka surat 13 ada pindahan sedikit Datuk. Pembetulan sikit. Hal-hal lain 5.1 C menggunakan tenaga solar, iaitu dia bukan gunakan tenaga solar, dia gunakan tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Yang kata yang nak tengok di tempat tu ya. Ya. Yeah. Okey. Terima kasih Datuk. Next. Ada? Seterusnya, 56, minit mesyuarat jawatankuasa pelesenan dan pembangunan usahawan bilangan 1 pada 21 Januari 2015. Minta ni pengarah pelesenan bagi kalimat sikit. Ni penerangan sikit isu yang saya pantau. Perubahan ni ni cadangan perubahan itu air yang diketuk oleh PN Tanah dan dibantah oleh penduduk lah. Dan jadi kerja-kerja untuk perubahan tu tergendala lah. Kena campur tangan adun dan sebagainya. Kan? Jadi saya minta ni pengarah lesen supaya boleh bagi taklimat sikit. Tapi yang tanya ni macam mana sekarang ni perayaan makin dekat ni. Yang lesen-lesen apa kawalan itu. Yang tol temporary. Yang 19 bulan. Ini Assalamualaikum Datuk Musi, ahli majlis. Di untuk makluman bagi sambutan Tahun Baru Cina yang akan pada 19 bulan 2 ni. Untuk makluman semua, jualan untuk borang telah pun dibuat mulai 2 bulan 1 sehingga 23 bulan yang lepas. Dan dari segi penempatan ada 3 penempatan utamalah. Satunya di Sungai Buloh, yang keduanya di Pandamaran, dan yang ketiganya adalah di Kelang Jaya. Dan pada masa sama juga kita juga ada menerima permohonan-permohonan terutamanya yang di luar daripada tempat-tempat yang kita telah tetapkan. Yang ini lebih kepada kedai-kedai yang mohon untuk masang kemah di hadapan gerai masing-masing lah, terutamanya kedai-kedai perabot, kedai menjual alat sembahyang dan juga perhiasan lah. Dan untuk permohonan-permohonan ni kita melihat sekiranya ada tiada kesesakan dan sebagainya, kita boleh bagilah untuk permohonan tersebut, Datuk Musi.
Yang ni saya kena ingatkan, dia kalau yang ni bukan permanent not permanently. Kalau permanent memang tak lagi. Lepas je tempoh yang kita dah bersetuju tu dia kena move. Itu saya tidak mau, sebab yang ni perayaan, sebab I know perayaan ni saya tengok daripada kita dulu pun memang ada. Some ada tu dia ada macam gerai keluarga, macam gerai itu sebab musim-musim tertentu. Kalau dia tidak mengganggu keselamatan, kita boleh benar. Atau YDP? Ya, berkaitan dengan ni sebab saya pendapat pengandu-pengandu lah itu pemilih-pemilih kelai sebab mereka ingin datang memohon. Bagi kita harap, okey, macam jika kita sekarang tengok surat pelayanan sudah datang, memang biasa ikut tahun yang dulu, memang ada masalah ni dia untuk sewa dan meminta itu permit parking lot untuk kalau itu kemah untuk berniaga. Tapi kita harap pengawal-pengawal kita apabila jika dia meminta you nak tenang dia atau you reject dia punya permohonan, tolong kita bagi dia apa reasonnya. Bukan kita cakap sebab dia banyak yang datang sini dia dapat punya jawapan, sekarang MPK tak bagi lekat itu peta parking kereta untuk permit untuk berniaga. You tahu ini semua orang datang jadi kita pening sebab selepas tu kita tanya dengan pengarah, sebenarnya tak ada MPK kita tak pernah ada macam ini punya itu syarat. Jadi ini kita mesti jaga sebab ya ini yang penting. Mana yang dahulu tu dah biasa ada, kita secara umumnya boleh. Kalau dia betul-betul mengganggu, kita boleh reverse balik. Itu boleh kita buat satu cadang ni persoalan ni. Segala itu orang yang hendak sedia buat itu peniaga temporary itu untuk raya, kalau dia punya suasana dengan keadaan tempat dia punya itu atau cara kalau tidak gangguan atau kita rasa sesuai, boleh kita hanya beli itu temporary permit dan kita dapat satu keuntungan juga, mereka juga happy juga, dua berak itu win-win lah. Macam jika sekarang tapi minta mereka mesti ikut syarat dan minta permit, mesti dikawal. Lebih baik mereka ada permit daripada tidak ada permit. Ya. Social culture. Saya Datuk, sebenarnya saya dah terima aduan juga sama dengan apa yang Encik Lee kata. Kedai dah lama berniaga, setiap tahun pun dapat permit sementara. Jadi kenapa sekarang pula tak dapat? Tapi yang mesti ada satu masa period yang jangka lah. Tak boleh lepas itu masa terlalu panjang, tak boleh. Sebab dia akan gangguan. Untuk hari raya 2 minggu atau 3 minggu. Okay. Masa ni kuih bulan mau jual 5 mau keluar saya itu memang ada sebab saya tengok dia become a culture yang telah diterima oleh public, public. Saya rasa Dengan satu syarat itu. Lesen-lesen ni sama ada temporary ataupun tetap mestilah diberi pada orang Malaysia. Yang tu. Itu. Ya, yang saya nak cakap sebab sekarang kita boleh tengok macam di mungkin Bukit Tinggi, mungkin dekat Kelang Town sini, Jalan Taiping mana-mana memang banyak maya ini kelai-kelai orang Cina untuk jual sembayang, jual itu oreng, jual apa-apa memang banyak. Saya pun diberitahu banyak sampai sekarang belum ada memohon. Okey, jadi sekarang jika sekarang kita buat sitaan pun susahlah, memang terlalu banyak. Yang kita jalan jika boleh kita jangan sita, kita terus bagi saman, lepas kita panggil dia mesti dalam 1 atau 2 hari untuk memohonkan lesen-lesen. Jika tak kita baru sita. Itu jika dia nak ingin dia kasih bayarkan. Jika boleh sekurang-kurangnya saya tengok di Bukit Tinggi 20 30 itu kemah pun sudah ada lah. Tapi yang saya tahu semua belum ada memohon sebab dia cakap ayah sekarang mohon pun tak dapat.
Tak payah mohon lah. Ini okey, lagi baik kita pergi kutipkan semua barang. 700, 600 pun baik. Kita boleh kawakan, bukan duit saja, kita boleh kawakan. Jika yang sesiapa halamnya atau itu orang asing, kita boleh sita, boleh tangkap, senang. Yang ni Jabatan Kejuruteraan dan Penguatkuasa bantu untuk turun tengok di bawah. Sebab kalau macam ni elok kita pergi semak sendiri. Dan kita boleh buat keputusan pada masa tersebut. Sama dia boleh bagi permit ke tidak. Tapi betul-betul lah saya cakap betul-betul ikhlas pergi tengok ni. Kalau susah-susah juga saya takut bawa kat ahli majlis kawasan pergi tengok. Senang pada saya. Panggil jangan sampai tengok. Tidak bawa lagi. Nak apa? Bawa audit, orang audit pun ikut-ikut. Saya senang je. Kan? Sebab kita tak ada macam tu. Sebab the culture of perayaan tu saya terima. Tapi jangan sampai tutup jalan. Tutup jalan I tak. Itu orang parking tak boleh parking jalan. Kita tengok. Ya Azhar. Datuk. Ya, saya. Apa kata kita berikan lesen serta-merta? Dan itu saya turun, minta dia turun pergi tengok. Kalau boleh kita semasa kita turun, kita terus isu letter, panggil dia bayar. Terus kasih permit, terus panggil dia bayar terus. Sebab kerja satu kali, tak dua kali. Kita semak semua kawasan. Kewangan tengok dia punya peraturan kewangan penurunan kuasa tu. Kewangan. Datuk, masalah dia kita menghadapi memang macam ni. Pengusaha-pengusaha ni kadang-kadang dia memang tak memohon. Tapi bila penguasaan tu kita ada ambil tindakan daripada majlis, dia akan menuduh. Mengatakan kita tidak meluluskan lesen. Tapi yang saya terima pun yang memang ada yang dia ada buat permohonan tapi daripada mungkin daripada semakan jabatan mungkin terlewat ataupun kita belum beri dia, jadi penguasaan tu dah jalan. Jadi saya ingatlah macam apa yang tadi Datuk Pengerusi cakap tu, kita turun padang, kita kalau boleh kita buat betul-betul. Unu malam-malam semalam saya pergi cek itu counter. Kalau betul-betul apply memang pun tak ada banyak. Tapi dia kena operasi, dia cakap dia apply, dia tak dapat. Saya tengok kita operasi satu kali terus issue. Kita terus collect lagi cepat. Okey. Boleh? Azhar? Okey, thanks. Satu lagi lah yang ni mungkin sekarang banyak perayaan Cina sembahyang ni. Dan banyak sekarang ni mereka tutup jalan sebelum tu. Lambat tutup jalan dan ada dah 2-3 lah dah sampai. Susah sikit antara agama dengan spiritual dengan kehendak public. Tapi saya minta ahli majlis ingatkan kalau nak tutup dia tak boleh tutup selagi tanpa tempoh yang kita benarkan. Kalau lebih pada itu, kalau dia dah terpasang kemah, laluan hendaklah diberikan kepada publik sehingga tarikh yang kita benarkan. Itu minta kerjasama. Ini antara dia risau mau semayang pun susah kan. Tapi publik punya tu kita kena jaga juga. Publik punya right. Jangan tutup sampai, sebab jangan semayang berapa lama saya pun tak tahu, 3 hari 5 hari. Kadang-kadang dia yang memohon ni dia tak faham. Dia ingat dia sembahyang 3 hari, tapi dia untuk memasang yang barang-barang yang dia nak sembahyang tu, dia kena perlu 3 sampai 4 hari. Jadi keseluruhan dia kena perlu 7 hari. Tapi dia buat permohonan daripada kita hanya 3 hari, yang macam kes semalam tu. Dia tak tahu prosedur dia ingat dia nak sembahyang 3 hari, jadi dia apply 3 hari tu. Tapi kalau dia pasang awal. 7 hari memang susah nak tutup jalan, tak boleh. Sebab kalau tutup jalan, kita kena cari jalan alternatif pula. Nanti saya tidak mahu pula, besok kita kena bagi notis pula bagi semua. Kalau notis penduduk. Sama ada kena. Ini kena yes. Jika di sana tak ada masalah, kita sudah bagi permit, kita memang ada masalah. Yes. Tapi janji tambah nanti komiti yuk lakukan komplain. Yes. Kita ada komplain, kita tak boleh buat. Ya betul dah isu. Betul, dia kena komiti lihat. Saya tak nak syarat besok kena bagi notis. Bagi peristiwa notis nak buat kan. Itu tak boleh besok kalau besok kalau ada orang meninggal, susah lagi susah.
serta-merta kita mana tahu. Ni belum beritahu lah sebab sekarang perayaan sampai lebih kurang sebulan. Okey. Next. 57 minit mesyuarat jawatankuasa OAC bilangan 2 pada 23 Januari 2015. Ada apa? Okey. Tak ada. Okey. Seterusnya ucapan penangguhan oleh Encik Lee Sak Chun. Jemput Encik Lee. Yang amat berhormat Tuan YDP Pengerusi MPK Majlis Perbandaran Kelang, Orang Besar Kelang Datuk Setia Diraja Datuk Haji Abdul Ghani bin Patih Ahir, rakan-rakan ahli majlis, agensi-agensi luar dan seluruh ahli-ahli mesyuarat yang hadir pada hari ini. Salam sejahtera. Hari ini saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi pengalaman bersama dengan para hadiri sekalian yang bertajuk Cabaran dan Impian. Kerajaan tempatan merujukkan kerajaan di barisan hadapan. Oleh itu, prestasi penandaran arasan PBT akan menggambarkan amanah kerajaan. Tugas PBT adalah untuk meningkatkan civic rakyat, bukan civil rakyat. Saya pronounce kadang-kadang ada salah sikit. Dalam era yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi, tuntutan rakyat terhadap prestasi dan mutu perkhidmatan kerajaan tempatan semakin meningkat selaras dengan perubahan struktur masyarakat. Dengan menghadapi perubahan yang besar ini, kerajaan tempatan perlu mengambil langkah yang efektif dengan membuat pembaruan pentadbiran yang positif. Namun, pelbagai cabaran juga akan dihadapi apabila melakukan pembaruan pentadbiran. Antaranya ialah perubahan dan aliran demografi struktur masyarakat. Bilangan masyarakat dalam sesebuah kawasan yang semakin meningkat turut menyebabkan permintaan dan kapasiti infrastruktur kan meningkat. Bukan itu saja, PBT juga merupakan keperluan emosi rakyat. Ini dikatakan sebab permintaan rakyat terhadap PBT kadang-kala hanya mengikut perasaan individu dan bukannya yang minang sabar. Selain itu, kerajuan proses analisis aduan dan tindak balas penyelesaian masalah juga merupakan antara masalah yang perlu dipertambah baik. Lebih-lebih lagi, sistem pentadbiran yang sedia ada dan proses dalaman juga tidak sejajar dengan permintaan. Langkah terpenting yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah dengan mengadakan pengurusan statik dalam bajet tahunan. Misalnya, kita perlu memberi tumpuan yang lebih dalam mengukuhkan kedudukan kewangan. Selain itu, kita boleh mendalamkan seni mina sumber pendapatan. Contohnya, dengan memperkuatkan kuasakan kutipan pelesenan ataupun memberi tumpuan yang lebih dalam kutipan hasil cukai dan hasil bukan cukai. Nilai terhadap nisbah kecarian juga perlu ditingkatkan supaya aset semasa kita akan sentiasa melebihi nilai liability. Selain berfokus dalam pendapatan, kita juga perlu lebih mengambil perhatian terhadap perbelanjaan. Kita boleh melancarkan smart cost supaya setiap butiran halus perbelanjaan dapat dipertimbangkan. Tambah pula, kawalan ketat juga perlu dilaksanakan terhadap kestabilan dan kealiran wang tunai dan simpanan majlis. Dengan ini, PBT dapat memberi tumpuan dalam perkhidmatan-perkhidmatan asal
seperti pembersihan kawasan, pengurusan sisi pekerja, kemudahan infrastruktur dan kawalan banjir dan bencana. Bagi mencapai matlamat perubahan pentadbiran, beberapa nilai perlu diamalkan untuk membentukkan kebijaksanaan. Yang pentingnya, keseimbangan pembangunan dan penyelenggaraan perlu sentiasa dijadikan sebagai panduan teras. Perkhidmatan perlu memenuhi kepuasan pelanggan pada setiap masa. Selain itu, sikap terbuka iaitu sikap menerima pembelajaran baru dan juga keberanian perlu diterapkan untuk melakukan perubahan. Kerajaan tempatan juga boleh menunjuk ke arah pembentukan pasukan pihak pengurusan mengandungi unsur-unsur pihak pengurusan emosi dan rasional serta kebijaksanaan. Seterusnya, pengurusan pembangunan secara mampan yang boleh dilakukan oleh PBT ialah kita boleh menggunakan rangka undang-undang yang sedia ada untuk melakukan pelaksanaan yang lebih ketat dan fleksibel. Misalnya, hak asasi manusia juga perlu lebih dipertimbangkan untuk membina persekitaran hidup yang lebih berkualiti dan harmoni. Di samping itu, kita juga perlu berpandangan jauh dan terancang persekitaran bandar yang sesuai untuk keperluan masa depan dalam perancangan bandar. Kita juga perlu berfokus lebih dalam peredaran trafik jalan raya, kemakmuran ekonomi serta pencegahan bencana alam. Perkara-perkara di atas amat perlu kita lebih mengambil perhatian supaya persekitaran bandar dapat dikawal dan rakyat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai pada setiap masa. Sebagai ahli majlis saya dan rakan-rakan ahli majlis saya, yakin bersedia untuk mendidakasi segala pengalaman dan pelbagai kebolehan yang kita ada, serta bekerjasama dengan semua ahli pengurusan majlis. Selain itu, sikap bertoleransi dan sikap menghormati juga perlu kita diamalkan dalam kalangan kita, tanpa mengira ahli majlis ataupun ahli pengurusan majlis, supaya kita dapat berjayakan mengatasi cabaran dan mencapaikan impian sasaran keamanan dan kemakmuran pentadbiran kerang. I believe. Terima kasih. Terima kasih Tuan Lee Sak Shun. Saya rasa sebab yang ni boleh PRO yang ni pamerkan dalam web sebab dah ada tulisan, ada saya bertulis, boleh pani masukkan dalam web. Something yang baru saya baca dia punya terminologi keperluan, sebab kita berlawan, betul kita kadang-kadang PBT ni berlawan dengan kehendak emosi, bukan ya reality. Jadi it's something to me yang betul yang perlu kita lihat, sebab ada beberapa kes aduan tu selagi dia tak ikut kehendak dia, biarpun technically wrong kehendak dia tu, dia akan berpanjangan. Itu yang saya nampak. Jadi keperluan emosi pelanggan. Dan memanglah Tuan Lee, dalam usaha saya ni selama saya ada sini, isu pentadbiran, pengurusan dan kehendak publik kita mesti diselaraskan. Perubahan mesti start from dalaman. Saya believe dalaman, and then dan jangan lupa kedudukan kewangan. Macam kita sebut tadi, biarpun kita nampak ada kawal lebihan, tapi at the end kita ada risk. Tetapi kita selesaikan. Itu. Saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan yang diberikan, dan kita kena bergerak terus untuk menjadikan Majlis Bandar Kelang yang terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
maju.